Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah irfa'na al-ghala'a wal waba'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal munkara was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini 23 hari bulan 8 2020, 4 hari bulan 1 1442, di mana masuk tahun baru bulan Zulhijjah. Ni ayat dah tiga kali ayat dah tak ada. Kita nak jumpa lah kan. 2-3 hari lepas. Alhamdulillah, kita hari ni enam perkara yang boleh membuka pintu syurga dan juga boleh menutup pintu neraka. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau mengatakan 6 perkara yang boleh membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka, iaitu arafallahu ta'ala fa'ata'ahu, wa arafa asyaitana fa'asahu, wa arafa akhirata fatalabaha, wa arafa ad-dunya farafadaha, wa arafa al-haqqa fattaba'ahu, wa arafa al-batila fajtanabahu. Itu 6 perkara tu. Yang pertama, maksud dia arafallahu ta'ala fa'atahu, mengenal Allah lalu mematuhi segala perintahnya. Wa arafa syaitana fa'asahu, mengenal syaitan lalu menderhakainya, melawan dia. Wa arafa al-akhirata fatalabaha, mengenal akhirat maka mencarinya. Wa arafa ad-dunya farafadaha, mengenal dunia maka menolaknya. Wa arafal haqqa fa'atba'ahu, mengenal kebenaran maka ikut akannya. Wa arafal batila fajtanabahu, mengenal kebatilan maka hendaklah dijauhi akannya. Itu nekara tu. Nekara tu kalau kita ikut dia jadi neraka, kalau kita lawan dia jadi syurga. Artinya bila kita mengenal Allah lalu mematuhi segala perintahnya. Jadi bagaimana cara nak mengenal Allah? Situ panjangnya, situ cara nak mengenal Allah. Jadi para ulama menyusun bagaimana cara mengenal Allah. Ada 4 peringkat nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, baru kita nak taat pada Allah, baru tidak berbelah bagi taat tu pada Allah. Di antaranya peringkat yang pertama dia panggil ma'rifatul ismi, iaitu mengenal nama Allah. Kenal nama Allah. Nama Allah kita tahu dah. Kita tahu nama Allah tu, perkataan yang masyhur sekali di antara Ismaullah, Asmaul Husna dan Asmaullah itu ialah Allah. Iaitu zat wajibul wujud, zat yang wajib wujud, wajib ada. Nama yang wajib wujud ia panggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah makna lafaz yang maha agung. Lafaz yang maha agung, iaitu perkataan Allah SWT. Jadi perkataan Allah itu tak boleh digabungkan dengan makhluk Allah Ta'ala. Tak boleh digabungkan, tak boleh disamakan. Sebab tu nama Allah tidak boleh letak kepada makhluk. Nak pun nama Muhammad, Saleh, Kadir pun nama Allah, tak boleh, jatuh pada haram. Perkataan itu perkataan khusus, lafzul jalalah pada Allah Ta'ala sahaja. Kalau gabung Abdullah, tak apa. Abdu makna hamba, Allah Tuhan, zat wajibul wujud. Jadi hamba Allah, tak apa gitu. Jadi perkataan la ilaha illallah sebagai perkataan
yang utama, yang paling berat timbangannya daripada yang lain-lain. Hanya menyebut perkataan la ilaha illallah saja timbangannya lebih berat daripada segala makhluk di dunia ini. Segala amalan yang manusia buat, mana dianggap kecil selain daripada perkataan la ilaha illallah. Maka para ulama menyusun kitab mereka menyebutkan untuk jaga akidah, jaga iman, supaya kita rapat dengan Allah dari segi kita kenal Allah Ta'ala itu, jangan kurang menyebut kata Allah ataupun la ilaha illallah 313 kali sehari, bukan sebulan. Kalau sebulan tunggu orang tahlil dulu baru jumpa sebut la ilaha illallah. Tu pun belum tahu lagi sebulan ada. Adakah sini sebulan sekali tahlil? Tak ada, tak tentu pun ada. Kadang-kadang 2-3 kali sebulan, kadang-kadang tak ada. Jadi kena pagi-pagi subuh tu imam bawa la ilaha illallah. Tu peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama dia panggil ma'rifatul nafsi, mengenal diri zat yang punya nama. Mengenal diri zat Allah Ta'ala itu yang punya namanya yang Allah Ta'ala. Iaitu bagaimana nak mengenal zat yang punya diri Allah Ta'ala itu, mestilah melalui ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna dia panggil Asma'ul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Orang zaman dulu panggil sifat 20, kalau sifat-sifat Allah. Ataupun Asma'ul Husna 99 nama Allah Ta'ala. Mana kalau kita pergi ke akidah, dalil naqli, pergi ke akal, dalil akli dia panggil, dalil akli. Jadi dalil akli yang mesti mari kepada 3 perkara, iaitu sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sifat wajib ialah sesuatu yang dapat diterima akal, bahawa Allah itu wujud, ada, lawannya tiada. Belajar sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Tanda adanya Allah Ta'ala, adanya alam ini, adanya segala ciptaan Allah Ta'ala. Maka wajib wujudnya Allah Ta'ala itu. Mana melalui akal kita dapat menentukan bahawa wajibul wujud. Kemudian mustahil, pada akal tidak boleh terima bahawa Allah Ta'ala itu lemah. Allah Ta'ala itu bersifat lemah, bersifat tidak ada ilmu. Maka ketika itu mustahil bagi Allah Ta'ala, timbul sifat mustahil. Maka timbul sifat harus yang ketiga. Yang ketiga sifat harus. Sifat harusnya harus Allah Ta'ala menjadikan satu benda dan mentiadakan satu benda. Tidak terkuat pada Allah Ta'ala dari segi tidak terpaksa bagi Allah Ta'ala nak mengadakan satu benda, nak mentiadakan satu benda. Harus bagi Allah Ta'ala dengan kuasanya itu. Itu secara ringkasnya, sekurang-kurangnya gitu. Kemudian peringkat yang ketiga, bab akidah ni dia apa nama, falsafah sikit. Bab yang ketiga, kenal Allah sampai datang rasa cinta, iaitu percaya dan yakin. Mengenal Allah tu sampai rasa cinta dengan cara percaya dan yakin. Apabila kita percaya dan yakin, kita akan jadi taat pada segala perintah Allah dengan 3 sebab. Taat kepada perintah Allah dengan 3 sebab. Sebab yang pertama kerana rasa takut dosa, takut masuk neraka. Sebab yang kedua kerana nakkan pahala, nak ganjaran pahala. Sebab tu taat pada perintah Allah kerana nak ganjaran pahala, nak masuk syurga. Sebab yang ketiga kerana ada rasa cinta pada Allah Ta'ala. Kerana cinta pada Allah Ta'ala, kerana rasa syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita laksanakan ibadat. Maka peringkat yang ketiga ni dia panggil peringkat kemanisan iman. Peringkat kemanisan iman dia panggil halawatul iman. Peringkat manis iman ni peringkat tinggi.
Peringkat tinggi. Mungkin peringkat kita peringkat takut masuk neraka. Peringkat orang awam. Peringkat kita kerana nak masuk syurga. Itu peringkat orang awam. Peringkat orang yang cinta pada Allah, itu peringkat orang yang tinggi dari segi akidah dia, ibadat dia, kerana ibadatnya kerana rasa cinta pada Allah. Rasa cinta pada Allah, timbullah hawalatul iman, halawatul halwa dia panggil. Halwa ni mani. Halwa ni orang Melayu dia sebut dah. Halawatul iman. Sebenarnya halawatul iman, kemanisan iman. Tandanya ada banyak. Tanda kita ada kemanisan iman, ada tanda, sekurang-kurangnya ada 5 tanda dia. 5 apa? Ada 10 tanda. Tanda-tanda kemanisan iman. Mungkin ada pada kita masing-masing salah satu daripada 10 tanda ni. Kalau tak ada langsung, berat nana. Mungkin ada, insya-Allah. Satu daripada tandanya menunggu-nunggu waktu ibadat. Menunggu-nunggu waktu ibadat. Contoh sembahyang. Menunggu-nunggu. Bila lagi nak masuk gorik, bila orang nak masuk gorik, duduk menunggu. Mana dia halawatul iman, dia ada kemanisan iman dalam diri dia. Tu. Puasa lama lagi tahun ni. Nunggu nak puasa Ramadan. Nunggu. Mana dalam artinya dalam keadaan menunggu nak buat ibadat itu ialah dipanggil tanda yang pertama kepada kemanisan iman. Yang kedua, suka membuat yang sunat-sunat. Ibadat yang sunat, kalau kaci boleh tak saya tinggal. Suka buat yang sunat. Kau perkara sunat ni berasa suka, bukan berasa beban, berasa suka. Hak wajib tadi duk tunggu-tunggu nak buat hak wajib. Bila siapa tak sabar nak buat, dan contohnya gitu. Hak sunat ni pula daiman dia panggil. Yuhibbul amma, mana dia suka nak buat ibadat sunat. Yang ketiga, tanda dia khusyuk dalam ibadat. Apa-apa ibadat dia khusyuk, mana memberi perhatian sepenuhnya. Tanda yang keempat, rasa sedih dan terkilan jika tertinggal ibadat. Contohnya tertinggal sembahyang, berasa sedih. 2 hari berasa sedih lagi. Allah, tinggal sembahyang asar kemarin. Duduk dalam diri dia tu berasa sedih, tinggal, terpaksa qada. Dalam artinya dia tu ada kemanisan iman. Yang kelima, rasa rindu kepada Al-Quran jika tidak membacanya. Itu ada. Kalau ada perasaan itu dalam diri kita, mana kita ada halawatul iman, ada kemanisan iman. 3 hari dah tak baca Quran, puasa kan tak ada apa-apa. Tak ada perasaan itu, belum. Tak ada kemanisan iman. Kita nilai diri sendiri lah, jangan nilai orang lain. Nilai diri kita sendiri tu. Kalau tak baca Quran pun tak rasa apa, tu belum lagi ada perasaan rindu kepada Al-Quran, belum ada kemanisan iman. Yang keenam, sangat senang dan gembira untuk melakukan ibadat. Perasaan itu gembira nak buat ibadat, nak menunaikan solat sebagai contoh. Daiman. Yang ketujuh, berbuat baik sesama manusia. Sentiasa suka berbuat baik sesama manusia. Ni ada setengah-setengah orang boleh puji. Buat baik ni contohnya wisalah je lah. Buat baik wisalah tu pun satu tinggi dah darjat. Sebab apa? Sebab para ulama kata dalam kitab mereka menulis orang yang wisalah dapat 90. Padahal wisalah sunat. Tetapi orang yang jawab wajib, tapi dapat 10 je. Maka sebab tu para sahabat Nabi berebut nak wisalah dulu daripada dan Nabi. Baik dan kau Nabi, baik dan kat aku dulu. Itu di antara para sahabat, mari ikut depan Nabi wisalah. Mari ikut belakang wisalah. Orang yang sama. Mari ikut kanan pula wisalah pula. Pada dia undur, mari kiri pula wisalah pula. Nabi, kalau kita kata Allah ni kan, tak berapa sahaja. Kalau kita kata gitu tak. Tapi rupa-rupanya dia nak ambil berkat dan nak berebut pahala tu. Pahala wisalah tu. Mana tu tanda orang baik, tanda orang yang manis iman dia. Kemanisan iman. Tapi kalau kita tak sah gitu.
Tu contoh para sahabat dulu cerita tu. Allah ni kedah awak lagu tu. Nyanyi. Biasanya dia ada tempat-tempat pula. Kalau wisalah ni ada 7 tempat makruh wisalah. Bukan semua sunat wisalah. Ada 7 tempat makruh wisalah. Satu daripadanya ketika orang makan. Ketika orang tengah makan, makruh wisalah. Masuk kedai, orang tengah makan, kita kena Assalamualaikum. Wong. Bonok habis. Tu. Dia ingat kau bila wisalah wajib jawab. Hak je jawab pegang juga. Kau tak tahu hukum kan. Ingat kau wajib. Padahal makruh. Jawab pun makruh masa tu. Wisalah pun makruh. Masuk makan. Yang kedua masuk duduk dalam jamban. Makruh wisalah. Duduk luar. Assalamualaikum. Siapa ada dalam? Lebah yang Assalamualaikum. Nak masuk jamban. Makruh. Masuk orang ban. Makruh wisalah. Masuk tak bila ban. Engkau tak bila seorang ya. Dia pun sama seorang mari. Assalamualaikum. Ban dah. Bila apa ni lah kan? Waalaikumsalam. Sambung pula. Ayat ala solah. Duduk kat ni. Seluruh kampung dengar ayat ala solah. Dengar wassalamualaikum. Makruh wisalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keberapa tadi? Yang ke-8, daiman. Orang yang sentiasa berzikir. Tu tanda orang ada kemanusiaan iman. Sentiasa berzikir. Sebab tu zikir kena ada zikir khusus untuk kita diri sendiri, zikir umum untuk jemaah ramai. Misalnya zikir khusus, kita pilih lah banyak zikir Nabi SAW. Tak larat kita nak bawa semua. Pilih hak mana sesuai ataupun kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kehendak tertentu. Mana sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu zikir hak mana. Misalnya contoh Imam Ghazali menetapkan, ambil daripada zikir Nabi yang banyak-banyak, menetapkan hari tertentu, ni zikir dia, hari ni zikir dia, ini zikir dia. Sebagai contoh, Imam Ghazali rahimahullah menyebut hari Jumaat berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Hari Jumaat. Dia ikut hari. Kalau Imam Ghazali dia ikut hari. Kita tengok orang lain pula, ulama lain yang menulis dalam kitab dia menentukan zikir Nabi disusun untuk orang yang mampu bawa gini buat gini. Contoh, dia kata bangun daripada pagi bangun, lepas baca doa bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi tu dah. Baca qul huwallah 10 kali. Baca Fatihah sekali untuk diri sendiri, sekali untuk ibu bapa, sekali untuk saya sahabat orang kampung. Mana 3 kali. Padai dah. Fatihah tadi. Qul huwallah tadi 10 kali. 10 kali. Hadiah pada mak ayah kau semua, dia pada diri sendiri. 10 kali tadi. Itu satu-satu. Kemudian ulama lain pula menulis dalam kitab yang lain-lain. Dia kata boleh kita susun 5 wirid pagi hari, sebelum mana pagi lah, selepas subuh ataupun sebelum subuh. Kalau tak habis sebelum subuh, sambung selepas subuh. Contoh, istighfar 100 kali, selawat 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kemudian bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was samiul alim 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 5 wirid 100 kali. 100. Jadi 500. Masuk dengan selawat tadi, dengan astagfirullah 100. Tu, ambil mana satu? Dah ada? Tulis ada? Dah hafal dah, tak apa. Ambil mana satu? Nak ambil belakang. Berat. Berasa masa tak amal ni berasa ringan. Bila kita nak buat sendiri istiqamah. Istiqamah ni mana? Komite buat hari-hari.
Berat Bukan pagi saja, petang, lepas zuhur, asar, lepas zuhur ambil dah sikit, lepas asar tu perhabis. Kalau tadi juga wirid. Untuk dapat kemanisan iman tadi. Dan mengelak daripada gangguan-gangguan makhluk yang lain. Tu zikir tarekat ataupun zikir ilmu. Ni zikir Nabi. Ijazah daripada Nabi dah lah. Padai lah. Boleh. Sebenarnya sunnah tadi tu, kalau dah tuan-tuan dah ingat, saya pun kata saya ijazahkan. Mana orang dengar tadi royak, saya terima ijazah lah tu. Ijazah tu. Mana saya royak tadi, saya ijazahkan semua boleh amal. Pas ingat dalam hati, saya terima. Boleh amal. Tengok balik amal boleh sebulan kat dia. Jalan tak pakai selipar. Orang jalan dari rumah, mana pakai selipar. Masya-Allah. Okey. Yang ke-9, sami'na wa ata'na. Sifat orang yang manis iman, sami'na wa ata'na. Segala perkara yang dia dengar berkenaan dengan perintah Allah dalam Quran, perintah Nabi dalam hadis dan para ulama yang menghuraikannya, sami'na wa ata'na. Tidak ada persoalan. Kami dengar dan kami taat. Itu makna dia. Ini orang yang ada kemanisan iman. Walaupun pada akal dia mungkin dia tak dapat nak fikir. Logik kau tak logik. Tak ada rasional ni. Pada akal dia. Pasal apa? Pasal akal kita berbeza di antara satu sama lain. Ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik. Jadi orang cerdik benar pun kadang-kadang tak sapa nak memikir tentang perintah Allah Ta'ala. Melalui masa yang lama, barulah para ulama dan manusia yang mengkaji baru dapat melihat, begini rupanya perintah Allah Ta'ala. Manfaatnya sangat besar yang tidak dapat diselami di zaman dulu. Kemudian yang ke-10, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain, iaitu mencintai Rasulullah dari segi fizikalnya, mencintai Rasulullah dari segi sunnahnya, amalan-amalan Rasulullah nak dibawa, nak diamalkan di dalam kehidupannya. Jadi sebab tu kena belajar dengan detail mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat beramal dengan sifat-sifat Nabi tadi dan kita rasa akan jatuh cinta kepada cara Nabi bertindak, cara Nabi berfikir dan sebagainya. Kemudian berapa tadi? Peringkat 3 dah. Peringkat keempat. Nak ringkas-ringkas ke tak saya? Peringkat yang keempat. Peringkat keempat, mengenal Allah ini, kenal Allah sampai tidak akan lupa. Maksudnya melihat Allah di setiap makhluknya. Ini peringkat tinggi. Tinggi lagi. Iaitu mengenal Allah di setiap makhluk. Melihat langit, melihat Allah. Melihat bumi, melihat Allah. Maksudnya melihat penciptaan Allah Ta'ala. Maka di dalam ciptaan Allah Ta'ala itu, makhluk Allah Ta'ala itu nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya melihat makhluk Allah, melihat Allah. Melihat manusia, melihat perangai manusia yang berbagai, di sana melihat kekuasaan Allah yang menciptanya yang demikian, untuk menjadi cabaran, menjadi ujian, menjadi pahala, menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Jika kita menerima itu sebagai satu manfaat, dia panggil husnuzon, sangka baik kepada semua kehendak Allah Ta'ala. Ada di sebalik ataupun di dalam peristiwa itu kebaikannya, untuk mengelakkan daripada fahaman Mu'tazilah. Dia kata di sebalik peristiwa itu ada hikmah tu. Fahaman Mu'tazilah dia panggil begitu. Fahaman Ahli Sunnah, di dalam satu perkara itu ada hikmah ciptaannya, di dalam, bukan di sebalik. Dua-dua betul, cuma fahaman akidahnya berbeza. Kemudian habislah kita ringkaskan cara 4 peringkat mengenal Allah supaya kita fa'atahu ta'at pada Allah Ta'ala. Arafallahu Ta'ala fa'ata'ahu. Yang kedua, arafas syaitan wa arafas syaitana fa'asahu. Mengenal syaitan, maka hendaklah kita derhakakan dia.
Jauhkan dia daripada hasutan dan perkara-perkara yang menyebabkan kita murka pada Allah. Jadi kita jauhkan daripada sifat-sifat syaitan. Jadi macam mana kita nak jauhi daripada sifat-sifat syaitan? Wa arafa syaitana fa asahu wa asahu. Naklah kamu mengenal itu syaitan, maka naklah kamu derhakakan dia. Naklah kamu derhakakan syaitan tu. Jadi di antaranya para ulama menyusung hadis-hadis Nabi dan ayat Quran menyatakan bahawa kena tahu dulu cara jin memasuki manusia. Cara-cara jin memasuki manusia. Pasal jin ini yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Safiyah bin Hayy menyatakan bahawa syaitan ini yajri ala dima. Maksudnya syaitan ini berjalan dalam diri manusia itu melalui saluran nadi. Salur nadi ni saluran darah. Saluran darah. Mana syaitan masuk dalam diri manusia mengalir seperti mengalirnya nadi, mengalirnya dalam saluran darah. Sampai begitu. Di antaranya cara jin memasuki manusia disebut di sini sekurang-kurangnya ada 7 cara. Yang pertama melalui khadam. Cara yang pertama melalui khadam. Maksudnya kalau orang pera jin, pera dia jadi sahabat makhluk ni, masuk dia. Buat saing. Ada juga orang lagu ni. Yang kedua melalui saka. Saka ni keturunan. Titih. Juga ada juga lagu tu yang menyebabkan dia dikuasai oleh makhluk ini. Yang ketiga melalui sihir. Boleh berlaku melalui sihir. Melalui sihir mana orang lain menghantar kepadanya, pada seseorang. Boleh berlaku juga kemasukan mempengaruhi jin ni kepada manusia. Ya, cara yang keempat, cara ni umum, iaitu kerana lalai daripada mengingati Allah. Lalai daripada mengingati Allah, ketika itu masuk syaitan. Masuk syaitan macam-macam lah. Dia boleh mempengaruhi kita pula lepas tu. Kalau bertambah kita lari daripada ibadat pada Allah. Cara yang kelima, melakukan kejahatan terhadap jin, menyebabkan syaitan ni marah juga. Melakukan kejahatan. Misalnya apa? Dengan tidak menyebut nama Allah Ta'ala, berhenti di highway ke di mana ke, mari baruh ke, mari di laut ke mana, selok seluar kecing. Pakai kecing gitu. Betul yang dia tak ada? Alhamdulillah. Tak kena. Betul yang dia ada, duk main game pula sama-sama dia, perok atas kepala dia. Betul murka. Marahlah dia. Bila marah, situ dia akan masuk dan mengganggu gugat kita dari segi ibadat kita. Macam-macam gangguan dari segi fizikal dan dari segi rohani. Jadi Nabi dah ajar dan Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi kita, dan para ulama dah menyusun ayat-ayat dia. Di antaranya ringkas sekali, bila dalam keadaan lagu tu kita mari baruh, contoh kan, mari alih lembu, kau mari mana tak kira lah, berhenti tengah jalan, rasa nak kecil, tak ada jumpa jambat, pergi kecil bawah-bawah pohon kayu mana, bacalah satu doa daripada wahyu Allah Ta'ala, salamun ala Sulaiman fil alamin. Ayat ni menghindarkan para jin daripada tempat itu kalau dia ada. Satu ayat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Tak ada assalam, tak ada alif lam, tak ada, salam saja. Salamun ala Nuhin fil alamin. Bau kecing. Gitu. Ataupun apa-apalah sesuatu yang kita nak buat, sekiranya tempat tu tempat yang tak biasa kita lalu situ. Kemudian yang keenam, cara yang keenam,
Cara yang keenam ni, ni itu juga. Jin jatuh cinta kepada perempuan yang suka bersolek. Kalau perempuan yang kurang bersolek, jin tak jatuh cinta. Jin ni suka jatuh cinta pada perempuan yang suka bersolek. Bersolek lebih pada hak. Solek semua, solek. Rupanya jin suka. Jin jantan ni. Jin jantan. Kalau orang lelaki pula jin betina. Dalam riwayat kata, kalau jin jantan ni suka orang lelaki, jin betina ni suka orang lelaki bila mandi lanjai. Masuk tanah, tak baca doa dulu, masuk lanjai. Kalau dalam ni kat majoriti ya. Dah, moga tanah tutup belakang gitu. Kau mandi laut lanjai kau. Dua tabirah dong. Pula. Itu antaranya. Jadi menyebabkan juga perkara itu berlaku. Yang ketujuh kata dia, cara yang ketujuh melalui jampi serapah memanggil jin menyebabkan dia mari masuk pada seseorang. Tu. Kemudian apabila dia masuk, dia duduk mana dalam tubuh manusia? Mana diriwayatkan oleh para ulama, dia akan berada di sekurang-kurang 6 tepat ataupun 7 tepat. Di mana dia duduk bukan duduk setepak dalam diri manusia ni. Di antara yang tepat ialah yang pertama, dia kata nak ganggu kita ni di mata kanan dan mata kiri. Dia duduk mata. Mula-mula duduk mata kanan atau mata kiri. Sebab tu kalau orang yang tertentu, dia tak boleh tengok mata. Tak boleh tengok mata. Mata dia ada di belakang. Mata kita duduk depan, tapi macam ada di belakang. Macam mana? Sebab tu betul orang tua-tua dulu nak tahu orang pegang pelisik tak pegang pelisik. Makcik tu dah pergi dah. Kita panggil dia. Dia paling pasal mata dia di belakang. Betul orang tua dulu. Terabak. Biasa Tok Bidan zaman dulu Tok Bidan merah. Tok Bidan ni. Betul lah dia paling. Ayolah betul lah dia paling. Ada pun. Ni satu. Ini cerita kelakar tu, bukan sebenar. Tapi maksudnya dia masuk duduk di mata kanan dan mata kiri. Yang kedua, dia duduk di telinga kanan dan telinga kiri. Hak ni tak sawi nasihat. Sama. Jadi dia tak suka. Bila dengar nasihat tak suka. Bila dengar ceramah tak suka. Bila dengar band tak suka. Kalau duduk tengok TV molek-molek tu, Allah, tukar kah? Tu tanda-tanda syaitan menguasai telinga kanan dan telinga kiri. Dia masuk, dia duduk situ. Tu tanda. Dia tak kena nak kod air lagi tu. Dia duduk situ ya. Yang ketiga dia kata, dia duduk di mulut manusia. Di mulut. Duduk di lidah, duduk di mulut. Kalau duduk di mulut, kecek, suka benar. Kalau kecek bak ngopak, bak apa-apa tak comel, juara. Kalau bak kecek agama, juara juga. Mayan dah. Kecek saja. Ni ada juga gini. Pandai benar. Orang hal lagu ni dia pandai. Yang keempat, dia berada di hidung manusia. Maka sebab tu ada hadis sahih menyatakan, bila malam hari, para jin ini akan tidur. Jadi salah satu tempat tidur dia dalam hidung manusia. Muka jin makhluk halu. Perut duduk dalam hidung kan? Duduk tidur situ. Maka caranya ialah bila kita bangun, ambil wuduk, istimsyak, masuk air dalam hidung, keluarkan. Keluarkan tu dia keluar dengan sendiri. Dia keluar. Benda-benda lagu tu dah. Benda-benda gaib. Duduk dalam hidung. Lepas tu suka. Kalau bangun benda-benda tertentu, dia suka. Kalau bangun benda wangi, dia tak suka. Sebab benda wangi ni bau-bau malaikat. Malaikat suka bau-bau wangi. Kalau pakai apa nama dia kita panggil? Air wangi.
Air wangi tu panggil apa? Arab kata atar, minyak atar dah. Minyak atar. Tak suka. Kalau minyak awak campur alkohol tu, suka tu. Sebab ia kait dengan otak comel. Hidung tu. Dia mana kita kena check situ. Bagi kita sendirilah, kena check diri kita sendiri. Jangan duk baca kat orang. Yang kelima kata dia berada di ari-ari, iaitu di pusat. Menyebabkan selalu mulah tu. Tak ada pasal mulah. Dia ada situ. Sebab tu orang zaman dulu kan kata betul dia juga cara mengaji. Dia jamu, angin ni. Pasal ni pula angin. Naiklah kata. Duk betih pula angin. Rupanya ada makhluk lah hari. Makhluk lah. Pegang ke tak? Lupa lah dah. Iga. Yang ke-6 berada di kemaluan. Ini menyebabkan kalau duduk sini manusia suka buat perzinaan. Suka berzina. Ada piti, tak boleh ada piti, pergi cari selalu. Ada kesempatan pergi cari selalu. Tak kira lah lagu mana perasaan tu perasaan jahat berlaku dalam diri dia. Okey, itu di antaranya. Jadi cara-cara kata ulama, cara-cara untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan tadi, kita nak kena derhaka pada syaitan ni, dan cara nak mengatasinya ialah di antaranya baca Fatihah kata dia. Fatihah. Baca ayat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 4. Al-Baqarah lagi ayat 163, 164. Yang kita baca lepas sembahyang wa ilahukum ilahun wahidun tu. Tu ayat 163. 164 la ikraha fiddin. Kalau cara tahlil daripada Ja'far Rawah Kelantan, dia ambil tu la ikraha fiddin. Kalau cara umum dia tak ada tu, dia ada wa ilahukum, kemudian ayat kursi lalu. Mana ada masing-masing kelebihan. Kemudian surah Al-Imran ayat 18. Sebelum inna dina indallahil Islam. Sambung situ sebelum ayat tu. Kemudian ayat surah Al-Hasyr ayat 1 hingga 3. Kemudian surah Asy-Syafat. As-Saffat ni ayat 1 hingga ayat 10. Tu jin atas. Mana jin bukan jin tanah, jin di udara. Surah An-Najm. Kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Saya lupa tu. Kemudian ayat yang selalu Nabi baca, Nabi suruh kita baca ialah surah Al-Mu'minun ayat berapa tu? Ni ayat dia. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Bila kita nak sembahyang apa? Sunat kita baca ayat tu. Kata sebahagian ulama kata sunat. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surah Al-Mu'minun. Hafal dah? Alhamdulillah, hafal belakang. Tu di antara cara kita nak menjauhi daripada gangguan-gangguan syaitan secara zahir dan secara batin.